Bersua kembali, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan semasa cuaca di seluruh negara bersama dengan sahabat penyampai di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung, daripada negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga sekurang-kurangnya awal malam nanti, terutamanya membabitkan kawasan-kawasan di sekitar pedalaman Kedah, Perak, Kelantan dan juga negeri Pahang ini. Cuaca untuk negeri Sabah pula menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga sedang berlaku di sekitar bahagian Sandakan dan juga di pedalaman negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan, kecuali di sekitar Betong, Sarike dan juga di sekitar Samarahan. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi hampir kesemua bahagian untuk negeri Sarawak ini juga dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, negara kita juga kini telah berada dalam fasa peralihan monsun apabila angin dijangka akan bergerak dengan kelajuan yang lemah dan daripada arah yang pelbagai. Keadaan hujan dan ribut petir juga dijangka akan lebih tertumpu pada waktu petang dan juga awal malam, membabitkan negeri-negeri di sekitar barat dan juga di sekitar pedalaman Semenanjung, di sekitar barat negeri Sabah dan juga di sekitar barat dan juga di pedalaman negeri Sarawak. Sekian dahulu info cuaca untuk petang ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Met Malaysia. Baiklah saudara, siaran berita wilayah di TV1 akan berakhir di sini. Namun anda boleh terus mengikuti perkembangan berita wilayah di saluran berita RTM My Freeview 123. Kepercayaan. Nak speed saya nampak. Monyet ada muka tu. Mana? Muka ketemu dengan monyet. Ni. Banyak kat tingkat. Tahu. Cuba yang kita tak. Bertemu kembali dalam berita wilayah. Untuk melahirkan modal insan cemerlang, pembinaan sekolah dibuat Kerajaan Negeri Sarawak. Juga kita akan melihat potensi pertanian yang boleh dibangunkan di kawasan Bau. Putriannya langsung bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Ismail dan salam sejahtera. Pembinaan sekolah antarabangsa swasta yang Banyak kat tingkat. Hujan ni. Kat ni kat kawasan ni pula. Ada lah. Udio. berkemampuan mendapatkan pendidikan terbaik serta bertaraf antarabangsa. Jelasnya ia melalui pemberian
subsidi penuh yuran pendidikan bagi pelajar dari keluarga B40 dan subsidi separuh kepada pelajar dari keluarga M40. Maksud saya, ya, akan bersaing untuk mendapat keadaan yang lebih baik lagi dari sudut pendidikan. Datuk Patinggi Abang Johari berucap dalam Majlis Pecah Tanah Sekolah Menengah Antarabangsa Swasta Yayasan Sarawak Kuching di Batu 12 Jalan Kuching Serian. Projek pembinaan sekolah antarabangsa ini terletak di kawasan seluas 11.7 hektar dengan kos RM70 juta. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2022 manakala pengambilan pertama pada awal tahun 2023. Sekolah antarabangsa swasta Yayasan Sarawak di Kuching merupakan antara 5 buah sekolah serupa yang dirancang dibina di negeri ini secara berperingkat. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong dalam ucapannya berkata, kesemua 5 buah sekolah antarabangsa milik kerajaan negeri itu akan dibina berhampiran dengan pusat bandar. Ini bagi memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut lebih kondusif. Datuk Seri Michael memaklumkan bahawa unit perancangan negeri telah meluluskan tapak bagi pembinaan sekolah antarabangsa berkenaan di Miri, Sibu dan Bintulu, manakala tapak bagi sekolah antarabangsa yang kedua di Kuching sedang dimuktamadkan. Jelasnya setiap sekolah terlibat akan mempunyai kapasiti 500 pelajar dengan 100 orang pelajar untuk setiap peringkat. Beliau mendedahkan dari segi kemasukan pelajar, subsidi penuh akan diberi kepada pelajar dari golongan B40, subsidi separuh untuk pelajar golongan M40 dan mereka yang dari keluarga berkemampuan akan dikehendaki membayar yuran secara penuh. Petani di kawasan Bau digalak untuk meningkatkan hasil pertanian sedia ada seperti nanas dan halia bentung. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagah Wee-In berkata, ini kerana hasil pertanian di Bau mempunyai potensi yang besar untuk menembusi pasaran ke Singapura selain ke arah mencapai hasrat Sarawak menjadi pengeksport makanan menjelang tahun 2030. Sebab kita tidak boleh jadi ekspor satu kali saja. Tidak ada follow up nanti. So itu sebab kita galak supaya penanam-penanam kita menambah hasil mereka. Sekarang kita memang menggalak menggunakan Singapura sebab Singapura mempunyai peraturan yang ketat dan jikalau ia dapat terima sana, dia boleh pergi ke mana-mana negara dalam dunia ini. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Agriculture Community Outreach Program AgriCop di Dewan Serbaguna Kampung Gumbang Bau. Justru beliau menggalakkan petani dan penduduk setempat untuk melibatkan diri dalam sektor penternakan bagi memenuhi keperluan semasa. 630 isi rumah dari 9 buah kampung dengan 6,861 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan mendapat manfaat daripada skim elektrik alternatif luar bandar Sarawak. 9 kampung tersebut ialah Long Ajeng, Bamuboi, Lio Mato, Long Tungan, Long Selaan, Long Moh, Long Jeeh, Long Jekitan dan Long Tikan. Majlis penyerahan SARES berlangsung di Kampung Lio Mati dan dirasmikan Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Newtom. Turut hadir Timbalan Speaker Dun Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala dan Ahli Parlimen Baram Anyingau. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata, projek SARES adalah inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak dengan bantuan Sarawak Energy Berhad SEB. Projek ini dapat merealisasikan impian penduduk khususnya di kawasan pedalaman menikmati bekalan elektrik 24 jam dengan kos yang murah dan menjimatkan. Sehingga kini, lebih daripada 2,800 isi rumah dari 49 buah kampung terpencil di daerah Telang Usan telah mendapat akses bekalan elektrik percuma 24 jam melalui inisiatif SARES. Dalam pada itu, liputan elektrik di kawasan luar bandar telah meningkat kepada 93% dengan jumlah liputan di seluruh negeri meningkat kepada 97%. Ini berikutan banyak langkah strategik yang dilaksanakan sejak 10 tahun lepas untuk memastikan setiap isi rumah di luar bandar mendapat akses kepada elektrik 24 jam.
Kerajaan Persekutuan diharap dapat meningkatkan peruntukan kepada kerajaan negeri dalam usaha memperkasa inisiatif Heart of Borneo HOB. Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh berkata, ini kerana HOB merupakan inisiatif yang boleh dibanggakan. Inisiatif itu menghimpunkan beberapa kerajaan termasuk Sarawak, Sabah, Brunei dan Indonesia dalam menguruskan hutan lestari, pemeliharaan kepelbagaian biologi, pertanian lestari dan penggunaan tanah berasaskan komuniti dan mempromosikan ekopelancongan. Beliau berucap merasmikan seminar HOB di Kuching. Seminar sehari itu disertai 125 peserta dari pelbagai agensi serta 200 peserta dalam talian. Dato' Len Talif berkata, untuk mencapai objektif sebenar HOB, kerjasama dari pihak berkepentingan yang berkaitan seperti sektor swasta dan masyarakat awam dan komuniti amat diperlukan dalam pelaksanaan program dan aktiviti di kawasan HOB. Beliau berharap seminar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wadah berkongsi penemuan dan idea untuk memajukan HOB. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan dari Sarawak. Seterusnya, industri hiliran penyelesaian terbaik Kerajaan Negeri Kelantan membantu belia untuk mengurangkan jurang pengangguran ketika itu. Itu fokus lintas langsung dari Kelantan untuk petang ini, dan untuk perinciannya terus bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kota Baru. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Ismail. Seperti yang diberitahu Ismail tadi, pembangunan industri hiliran dijadikan inisiatif kerajaan negeri bagi mengurangkan jurang pengangguran sekaligus dapat menggalakkan rakyat khususnya golongan belia menjana pendapatan. Esko Belia Sukan dan NGO Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad berkata, industri hiliran seperti keropok dan serunding antara produk yang boleh dimajukan memandangkan pasarannya menjangkaui ke peringkat antarabangsa. Selain itu, perniagaan dalam talian juga menjadi tumpuan masyarakat ketika orang ramai masih lagi berjaga-jaga untuk keluar membeli belah dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Sehingga kita dapat daripada perangkat negara, perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi negeri Kelantan, KDNK, kita mencapai yang agak baik di mana diumumkan ketiga terbaik di peringkat negara. 5.3% berbanding perkembangan di peringkat negara 4.3%. Dikatakanlah, difahamkan. Jadi inilah memberikan gambaran kepada kita, anak-anak muda kita ini cepat mengambil kesempatan di atas perubahan yang berlaku. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan persidangan belia negara peringkat negeri Kelantan di Kota Baru. Terdahulu, ketika menyampaikan perutusan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob pada persidangan ini, katanya Kelantan merupakan negeri terawal mewujudkan institusi Dun Belia dengan penglibatan semua wakil dari 45 Dewan Undangan Negeri. Jelasnya, kepimpinan sentiasa menjadi keutamaan dalam isu ummah kerana peranan dan tanggungjawab begitu besar dalam menentukan arah kehidupan masyarakat. Kelab motosikal terkenal di Kelantan, Kelantan Bikers dengan kerjasama Tourism Malaysia Wilayah Timur akan mempromosikan cabaran menerokai 1,000 selekoh. Ia membabitkan 3 laluan berliku di Kelantan, Perak dan Pahang menerusi program 1,000 km Tol Sekolah Malaysia. Aktiviti yang julungkan diadakan ini bertujuan memperkenalkan selekoh yang dikenal pasti sebagai salah satu destinasi mencabar, khususnya kepada para peminat motosikal di seluruh dunia. Presiden Kelab Kelantan Bikers, Diam Yusof menjelaskan, peserta akan melengkapkan 1,994 seekor dan diberikan sijil oleh Tourism Malaysia selepas semua ujian berjaya ditempuhi. Promosi mengenainya dilakukan melalui pelbagai medium termasuk rangkaian kelab-kelab motor sedia ada dan melalui laman sosial. Tujuan kita pertamanya untuk menggalakkan industri pelancongan. Dan next selepas ni bila settle masalah COVID kan. Biker-bikers kalau daripada luar negara, daripada UK, daripada Eropah, daripada luar negara lah, untuk merasai adventure yang sebenar tentang motosikal ni, dia boleh datang ke sini lah. Dan kita terbuka kepada bukan kata untuk motosikal saja, semua jenis kenderaan semua. Diami turut menjelaskan istimewanya laluan Thousand Corner ini merangkumi produk-produk pelancongan sampingan di negeri terlibat. Sementara itu, Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur Hafiz Hazim berkata,
Laluan pengembaraan ini mempunyai persamaan dengan konsep di Mai Hong Son, Thailand yang juga menjadikan aktiviti lasak sebagai salah satu produk tarikan pelancong. Selain daripada memberi peluang dan juga ruang kepada para bikers Malaysia ni untuk kita juga ingin memperkenalkan tempat-tempat tarikan pelancongan di sepanjang perjalanan yang ada tu. So seperti yang kita tahu lah, dengan keadaan COVID-19 sekarang ni, sektor pelancongan kita terjejas sangat amat teruk. So sama ada kita suka atau tidak, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena sama-sama membantu industri pelancongan kita, pemain-pemain industri kita untuk terus kekal, untuk survive. Peserta akan melalui beberapa lokasi menarik termasuk Kota Baru, Jeli, Cameron Highland, Tapah, Kuala Kubu Baru, Bukit Fraser, Raub, Gua Musang dan berakhir di Kota Baru. Majlis Pelancaran Tourism Kuala Malaysia ini akan diadakan pada Oktober depan dan seleko tajam terlibat akan digazetkan sebagai seleko paling mencabar dan berbahaya oleh pihak Tourism Malaysia. Keputusan untuk berhenti kerja bagi memberi fokus kepada perniagaan telur burung puyuh 10 tahun lalu ternyata tidak sia-sia apabila Abdul Khairan Firdaus Abdul Rahim, 38 tahun, kini memiliki 25,000 ekor burung puyuh yang mampu menghasilkan 20,000 biji telur sehari. Abdul Khairan kini bekerja sendiri sepenuh masa dengan membekalkan telur burung puyuh ke seluruh negara termasuk menembusi pasaran Singapura. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Dia yang mula menternak burung puyuh di kawasan rumah di Kampung Tuk Uban, Pasir Mas bermula dengan hanya 500 ekor bermodalkan RM2,000 hasil bantuan keluarga. Namun memandangkan permintaan tinggi dalam kalangan peminat daging dan telur puyuh, pemuda ini membuka kawasan peternakan yang lebih besar dan sesuai di Tanah Merah pada tahun 2015. Abdul Khairan dibantu Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Tekun Nasional dari segi keuangan dan asas peternakan burung puyuh. Saya menyasarkan selewat-lewatnya 2023 saya ingin menternak sebanyak 100,000 ekor puyuh yang saya berharap untuk kalau melihat kepada permintaan serunding puyuh itu sendiri, saya memerlukan hari ini sebanyak lebih kurang 5 tan sebulan. Dia ditemui di ladang puyuh miliknya di Kampung Tiruk, Kuala Ipoh, Tanah Merah. Jelasnya, cabaran paling gentir apabila hampir kesemua puyuh diternak terpaksa disembelih selepas mencapai tempoh matang ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana permintaan terhadap puyuh merosot. Untuk mengelakkan kerugian, dia melakukan inovasi dengan menghasilkan produk hiliran berasaskan puyuh iaitu serunding puyuh yang sehingga kini mendapat tempat di hati masyarakat. Bidang peternakan, khususnya puyuh, mendapat tempat di hati masyarakat kita pada hari ini kerana dagingnya dan telur yang lasat serta enak dan mendapat permintaan tinggi di dalam serta di luar negara. Saya Amirul untuk RTM. Laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Hazidi untuk perkembangan dari RTM Kelantan. Dengan itu, berita wilayah berakhir di sini dan kami sekali lagi mengingatkan anda supaya sama-sama kita patuhi SOP PKPP. Ya, betul tu Ismail. Terima kasih juga kepada anda yang menonton dan setia bersama dengan kami. Ingat, kita jaga kita. Dengan ini, Assalamualaikum. Dan salam hormat. Thank you.